Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali bersyukur kita kehadrat Allah yang mengizinkan kita bertemu pada kali ini. Yang ni boleh. Seperti mana pertemuan kita yang lepas, Ustazah ada menjelaskan huruf hijaiyah Arab ini dia ada mahraj dan dia ada sifat. Mahraj huruf telah kita kongsikan di pertemuan yang lalu. So hari ini kita menyambung dengan sifat huruf. Huruf-huruf hijaiyah Arab ini dia ada mahraj, dia ada sifat. Firman Allah dalam surah Muzammil sebagian ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waratilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. So jumhur ulama sependapat mengatakan tertil itu ialah mengikut hukum tajwid, menepati mahraj huruf dan menyempurnakan sifat-sifat huruf. Kalau tak sempurna sifat maknanya tak tertil, kalau tak masuk mahraj maknanya tak tertil, tak dapat tertil tu. Jadi apapun kita cuba berusaha untuk menepati kehendak, menepati ketetapan yang dah ditetapkan oleh para ulama. Untuk itu saya pun tak nak buang masa banyak-banyak. So saya persilakan Ustazah untuk membuat sesi penerangan untuk mahraj huruf ni. Ji. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. Itu dia. Boleh. Okey. Kita akan tengok kepada sifat-sifat huruf yang ada bagi Tes. Hello. Baik. Kita akan pergi satu persatu sifat. Dia ada berbelas sifat yang ada bagi huruf-huruf hijaiyah Arab ni. Kita akan tengok dulu sifat tu apa. Macam yang saya pernah kongsikan, mahraj tu adalah di mana tempat letaknya lidah. Jadi sifat ni pula adalah cara untuk menekan atau menyekat tekanan udara ketika bunyi sesuatu huruf tu hendak dilafazkan. Dia ada menekat suara ataupun nafas. Jadi itu sifat-sifat bagi huruf-huruf hijaiyah Arab. Ada huruf yang bunyinya nyaring, ada huruf yang bunyinya lembut, ada huruf yang bunyinya kuat dan sebagainya. Okey, ini kumpulan besar bagi sifat. Kita ada sifat-sifat berlawan dan lawannya adalah sifat tunggal. Dalam sifat berlawan ni dia ada 5 pasangan dan sifat tunggal dia pecah kepada 7 sifat tunggal. Baik. Kita tengok sifat berlawan. Kalau okey, nampak. Baik, yang sebelah kiri sifat kuat al-jahar. Okey, yang ini jahar, lawannya adalah hamas. Okey, sifat kuat jahar, lawannya hamas. Okey, ni pasangan sifat berlawan. Untuk sifat pasangan kedua adalah syiddah. Syiddah, pertengahan dia tawassut dan lawan dia adalah rokhawah. Untuk sifat lemah. Seterusnya kita ada sifat al-isti'la,
dan lawan dia istifal. Dan kita pasangan yang keempat al-itbaq dan yang lawan dia adalah al-infitah. Baik, untuk yang belah atas ni dia ada kategori sifat wajib bagi setiap huruf. Maksudnya setiap satu huruf hijaiyah araf dia akan ada sifat wajib di sini atau di sini. Kalau dia ada jahar, dia takkan ada hamas. Kalau dia ada istifal, dia takkan ada lawannya itbaq. Isti'la. Jelas yang itu. Okey, dia akan ada salah satu, sama ada jahar atau hamas, syiddah atau tawassut atau rokhawah. Okey, ini sifat wajib. Maksudnya setiap huruf mesti ada salah satu kuat, pertengahan ataupun lemah. Yang dekat bawah ni pula, ismat dan izlaq, dia adalah sifat yang tidak wajib ada pada setiap huruf. Maksudnya sebab perkataan asal tu adalah huruf asal bukannya datang daripada bahasa Arab. Jadi dia tidak wajib ada pada setiap huruf. Okey. Jelas yang tu? Lawan-lawan, pasangan lawannya apa, jelas tak? Okey. Yang untuk pertengahan, yang sifat pertengahan ni tawassut, syiddah, tawassut dengan rokhawah. Yang lain tu semua samalah. Yang pertama atas, hamas, istilah, istifal. Boleh? Apa maksud setiap perkataan ni? Jadi jom kita tengok apa sifat-sifat bagi. Okey, contoh sifat jahar. Okey, jahar tadi dia dalam kategori kuat kan? Okey, jahar dari sudut bahasa maksud dia nyaring. Istifal, istilah dia adalah nafas tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhraj. Suara dilepaskan. Maksudnya bila kita nak sebut huruf-huruf jahar, kita nafas akan ditahan dan suara akan dilepaskan. Itu untuk huruf jahar. Hamas pula adalah sembunyi dari sudut bahasa maksudnya. Kalau dari istilah, nafas terlepas disebabkan tekanan yang lemah pada makhraj. Suara ditertahan. Untuk al-jahar dia ada 19 huruf. Untuk hamas ada 10 huruf. Kalau tak nampak yang dekat depan ni, boleh tengok lembaran yang dikongsikan. Rasa semua dapat kan? Semua dapat Okey, dekat dalam ni pun ada dia punya rangkai kata untuk setiap sifat-sifat huruf ni. Untuk jahar dalam kertas tu pun ada tulis dah azma waznu qari'in dhi ghadin jiddin talaba. Nafas tertahan disebabkan tekanan untuk lepaskan makhraj huruf tu. Baik. Ada apa-apa soalan untuk jahar dan hamas? Ada? Macam mana nak tahan nafas? Macam mana nak suara lepas? Ada tak soalan? Saya buka ruang pertanyaan sebentar untuk sifat berlawan bagi jahar dan hamas dulu. Ada? Tak ada, saya sambung ya. Baik, pasangan seterusnya iaitu pasangan asyiddah, tawassut dan rokhawah. Okey, untuk pasangan berlawan ni, yang ini sahaja yang ada tiga apa namanya? Tiga kekuatan lah, maksudnya kuat, pertengahan dan lemah. Pasangan yang lain dia ada kuat dan lemah saja. Untuk pasangan yang ni, dia ada tiga, asyiddah, tawassut dan rokhawah. Baik. Untuk syiddah, maksud dia kuat. Suara tertahan disebabkan tekanan kuat untuk melepaskan huruf tersebut. Ada 8 huruf ajid, qatit, bakat. Okey, suara tertahan. Maksudnya suara kita ditahan tapi dilantunkan dengan kuat. Itu syiddah. Tawassut di pertengahan, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. Suara sederhana, tidak tertahan dan tidak terlepas secara keseluruhan. Dia ada 5 huruf tawassut iaitu lin umar, lam nun, ain mim dan ra. Baik, sifat yang seterusnya adalah ar-rokhawah. Ar-rokhawah ni dia lembut. Kalau syiddah tadi maksud dia kuat, rokhawah ni lembut. Suara terlepas disebabkan tekanan lemah pada huruf-huruf ar-rokhawah ni. Dia ada 16 huruf.
Ghatha, Hadhin, Fadda, Syausin, Zayasahin. Itu huruf-huruf rokhawa. Maksudnya bila kita nak sebut huruf rokhawa ni, kita tak perlu macam mana, bila ditekan terlalu kuat tak boleh. Dia kena tekanan yang lemah saja untuk lepaskan huruf-huruf rokhawa. Huruf dia tidak bersifat kuat. Sebab huruf lemah, sifat lemah kan. Baik. Boleh saya sambung? Boleh? Baik, pasangan sifat berlawan seterusnya adalah al-isti'la dan al-istifal. Untuk al-isti'la, dari sudut bahasa maksud dia meninggi. Macam mana nak bagi meninggi? Adalah sebahagian besar daripada pangkal lidah terangkat ke langit. Bacaannya akan ditafhimkan terutama ketika huruf isti'la ini berbaris fathah atau dhammah. Ada 7 huruf. Khussa, dha', tin, qif, iaitu huruf kha, sad, dad, ain, ta, qaf, dha. Bila kita sebut huruf-huruf ni, sebahagian pangkal lidah daripada yang dekat dengan anak tekak tu lah akan terangkat ke langit. Ya. Okey. Dor. Oh, rin. Silap. Baik. Dekat slide yang saya masuk ni tersilap huruf. Sebab bukan ain dekat situ, patutnya rin. Tersilap masuk huruf. Baik. So, dia ada 7 huruf untuk huruf-huruf isti'la. Sebahagian besarnya pangkal lidah terangkat ke langit. Baik. Huruf istifal pula adalah merendah. Maksudnya pangkal lidah yang kita naikkan untuk sifat isti'la tadi, bahagian pangkal lidah tu tidak dinaikkan. Dia hanya merendah ke bawah. Sebutan huruf ditarkikkan. Tarkik ni maksud dia nipis. Kecuali huruf lam, ra dan hamzah. Lam, ra dan hamzah ni dia ada hukum dia sendiri. Jadi dia terkecuali lah daripada apa tu? Sebab dia ada keadaan yang lam, ra dan hamzah ni perlu ditafhimkan. Okey, walaupun dia bukan kategori huruf isti'la. Baik. Kita masuk kepada pasangan keempat, pasangan sifat berlawan, iaitu sifat itbaq dan infitah. Itbaq adalah maksud dia adalah menutup atau mendempit. Keliling pangkal lidah akan melengkung ke langit. Baik. Sebab kebanyakan huruf-huruf, semua huruf itbaqnya adalah datang daripada huruf isti'la tadi tu. Huruf isti'la tadi ada 7 kan? Dan huruf itbaq 4 daripada ini datang daripada isti'la. Maksudnya tadi huruf sad, dad, ta dan dha dia datang daripada huruf isti'la, di mana pangkal lidah naik ke langit. Dan ditambah lagi dengan sifat itbaq. Keliling pangkal lidah perlu melengkung ke langit. Tadi dia pangkal lidah daripada tengah ke pangkal lidah naik ke langit. Sekarang keliling pangkal lidah yang tadi tu perlu melengkung ke langit. Baik. Lawan kepada sifat itbaq adalah sifat infitah. Ada sifat membuka. Keliling pangkal lidah tidak melengkung ke langit dan rongga mulut perlu terbuka. Maksudnya bila kita nak sebut huruf tu, kita tak boleh nak tutup mulut. Kena buka mulut. Kalau kita tutup mulut, bunyi jadi lain lah. Dia tak masuk kepada makhraj dan tak jadi sifat kepada huruf tu. Itu huruf-huruf infitah. Kena membuka. Baik. Pasangan sifat berlawan yang terakhir, iaitu sifat ismat dan izlaq. Ismat maksud dia tertahan atau tertegah. Sebahagian keluar daripada hujung lidah dan sebahagian keluar daripada 2 bibir mulut.
Ismat ni tertahan. Apa yang tertahan? Apa maksud tertahan di sini? Sebahagian keluar daripada hujung lidah dan sebahagian keluar daripada bibir mulut. Tertahan. Okay, kita tengok lawan dia, tergelincir. Okey. Cuba fahamkan dulu, tergelincir pula adalah sebahagian keluar daripada hujung lidah dan sebahagian keluar daripada dua bibir mulut. Kalau gelincir ni, dia letak pada makhraj, contohnya huruf dia fa, ra, mim, nun, lam, ba. Letak pada makhraj fa dan gelincir sikit. Dia gelincir. Tapi tak ditekan tau. Kalau ditekan, dia maksud tertahan tu lah. Fa. Tu beza. Dia tak boleh dia gelincir. Fa. Gelincir. Dia bukan tertahan. Tertahan ni yang dia maksudkan adalah macam kita tekan dekat huruf tu. Ismat tu lah kan. Kalau gelincir, dia tak tekan. Macam kita sebut ba. Ba. Kita tak sebut ba. Ba. Tekan sangat bibir, tak boleh. Itu bukan sifat huruf inilah huruf-huruf izlaq. Huruf izlaq dia melepas terus, dia tak ada tekan apa-apa. Contohnya huruf yang dekat bibir tadi, mim dengan ba dengan fa. Right? Okey, kita nak masuk kepada sifat tunggal. Sifat yang berlawan ni dapat tak? Ada 10 sifat, 5 pasangan. Ya, ada soalan? Tertahan tu. Tertahan tu adalah ismat. Jadi huruf ba dia bukan dalam kategori ismat. Kalau ismat tertahan, dia pegang pada makhraj ba tu lama dan dia lepaskan. Maksudnya dia tahan ba. Kita dapat bibir ba, maksud dia tekan kepada bibir tu. Tapi sebenarnya ba bukan ismat kan? Ba izlaq. Ba. Baik. Okey, sebelum saya nak masuk kepada sifat tunggal, ada satu statement je. Satu statement dia kata sifat huruf ada yang ada makhraj dan ada yang tak ada makhraj. Daripada yang saya terangkan tadi, ada sebahagian sifat huruf ini dia ada makhraj dan ada sebahagian sifat huruf ini tiada makhraj. Okey, contohnya kita dah lepas tadi itba'. Itba' apa tadi? Itba' apa tadi? Mana itba'? Itba' adalah keliling pangkal lidah melengkung ke langit. Fahami maksud makhraj, dia mesti berkaitan dengan lidah, dengan rongga. Jadi kalau untuk sifat itba', dia berkaitan dengan lidah, keliling pangkal lidah melengkung ke langit. Jadi sifat itba' ada makhraj. Itu maksud dia. Okey. Ada juga sifat yang tak ada makhraj. Baik, kita masuk kepada sifat tunggal. Okey, kita ada 7 kumpulan sifat tunggal. Yang pertama as-safir, desir, al-qalqalah, lantunan, al-lin, lunak, al-inhiraf, melencong, at-takrir, berulang, at-tafashi, berhamburan, al-istitalah, berpanjangan. Baik, kita akan pergi satu persatu. Okey, apa as-safir, iaitu bersiul atau berdesir. Huruf-huruf ini dalam kategori huruf-huruf asaliyah, makhraj asaliyah, huruf sad, huruf zai, huruf sin. Macam yang sesi tempoh hari yang kita ajar, asaliyah dia ada desir, iaitu ada bunyi unggas. Contohnya huruf sad ada bunyi unggas untuk angsa. Angsa kan. Kalau zai dia bunyi unggas lebah. Kalau sin pula bunyi unggas belalang. Baik. Bunyi desiran dan kuat antara dua bibir. Bunyi itu keluar daripada dua bibir. Safir ini adalah berbeza dengan hamas. Hamas lawan dia apa tadi? Jahar. Okey, hamas apa maksud? Tengok baik nota. Hamas apa maksud? Hamas adalah sembunyi. Okey. Hamas
Okay, kalau kita tahu hamas ni macam keluar angin juga. Tapi kalau sudut beza dia, safir desiran nafas yang kuat. Kalau hamas hembusan nafas yang ringan sahaja. Sebab tu hamas kita tak boleh keluarkan dia terlalu kuat. Contoh huruf-huruf hamas tadi apa? Huruf ta, kaf. Dia ada hamas dia. Hamas dia hamas kecil lah. Tak boleh diberatkan sangat. Okey. Apa dia? Sad ada safir. Sad pun ada hamas. Good. Safir dan hamas maksudnya, okey, kalau ada dua sifat tu kita nak bagi yang mana? Hamas ke safir yang kita nak bagi dekat sad? Dua-dua kena bagi. Okey, kalau untuk al-qalqalah, untuk apa ni? Sifat tunggal yang kedua, qalqalah. Qalqalah dari sudut bahasa maksud dia bergerak atau gementar. Kalau bahasa mudah dia kita panggil lantunan. Lantunan ni berlaku semula jadi, dia lantunan yang kuat ketika hurufnya berbaris sukun. Ditekan kuat dan dilepaskan dalam waktu singkat. Sebenarnya okey, dengar. Okey, huruf dia bertanda sukun atau sukun mendatang. Maksudnya huruf qalqalah ini, okey, huruf qalqalah ada 5. Yang kat bawah tu qaf, ta, ba, jim, dal. Dia ada 5 huruf qalqalah. Bila 5 huruf ini bertanda sukun, mesti ada qalqalah. Maksudnya huruf tu memang ada lantunan dia lah kalau dalam pembacaan. Ataupun sukun mendatang kerana berhenti. Maksudnya huruf tu dia berbaris, sama ada baris atas, baris bawah atau baris depan. Fathah, kasrah atau dhammah, huruf tu berbaris. Tetapi dia disukunkan sebab kita nak berhenti bacaan pada perkataan itu. Jadi dia akan jadi qalqalah jugalah. Okey, sifat qalqalah tidak dinyatakan jika huruf tersebut berbaris atau berlaku idgham. Contohnya huruf qalqalah dal berbaris atas dan kita sambung bacaan. Dia tak akan diqalqalahkan. Ataupun bacaan idgham berlaku, contohnya kalau dah belajar tajwid, berlaku mutajalisain, berlaku mutamathilain. Faham tak? Pertemuan dua huruf yang berlakunya dibaca secara idgham. Jadi huruf qalqalah itu tidak dilantunkan qalqalah dia. Baik. Qalqalah terbagi kepada 3, qalqalah sughra, qalqalah kecil, ataupun dia kurang kuat, qalqalah kubra, besar dan kuat, qalqalah akbar, besar dan kuat. Okey, kalau kita tengok qalqalah kubra dah besar dah kuat dah. Qalqalah akbar pun besar dan kuat. Beza qalqalah akbar dengan kubra adalah qalqalah akbar ni bila kita nak lepaskan qalqalah dia tu, kita pegang dulu pada makhraj huruf tu dan kita pegang dalam tempoh 2 harakat baru lepaskan lantunan dia. Okey. Ini dia punya penerangan lebih terperinci lah. Okey, kalau qalqalah sughra, huruf qalqalah tadi yang 5 tadi tu sukun di tengah kalimah. Huruf qalqalah sukun di hujung kalimah dan disambungkan bacaan. Okey, contoh yajidaka. Yajidaka. Dal sukun di tengah ayat kan? Jadi dia qalqalah sughra. Abada. Ba sukun di tengah ayat. Maksud kita masih lagi menyambungkan. Naqa'a. Naqa'a. Lepas saja naqa'a. Abada. Okey, itu qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra pula adalah huruf qalqalah bertanda sukun di akhir kalimah atau huruf qalqalah berbaris di akhir kalimah dan dibaca sukun mendatang. Maksudnya contoh huruf ni dia tak sukun, dia berbaris, tapi kita nak matikan dekat dia. Kadzdzab. Kadzdzab. Kalau ni la syadid. La syadid. Walaupun dia hukum dia ma'arif, tapi qalqalah dal mesti dilepaskan juga. Okey, yang ini pula qalqalah akbar, huruf qalqalah tersebut berbaris dan bertasydid di akhir kalimah. Menghentikan bacaan sebentar tanpa nafas. Sebentar tu dia ambil tempoh masa 2 harakat lah. Kita pegang. Ayat mana? Watab. Watab. Ataupun
Lihub. Lihub. Okey. Boleh bezakan 3 jenis qalqalah ni? Tak ada yang cakap tak boleh. Saya anggap boleh lah Boleh Baik, kita pergi kepada sifat tunggal yang ketiga, iaitu al-lin. Lin maksud dia lembut atau lunak. Hanya berlaku untuk huruf waw sukun atau ya sukun yang huruf sebelumnya berbaris fathah. Maksudnya apabila huruf waw sukun atau ya sukun, huruf sebelumnya berbaris di atas, dia akan dibaca dengan lembut ataupun lunak. Okey, ketika bacaan berhenti padanya ataupun tidak. Okey, kalau berhenti padanya dia akan jadi mat. Kalau tidak, dia tak adalah dimatkan. Contoh perkataan di depan, wal-lail, lail, wal-laili. Tu kalau sambung wal-laili, laili. Tapi kalau kita berhentikan wal-lail. Kalau perkataan selepas dia walasau, saufa, walasaufa. Kalau kita berhenti walasauf. Apa dia? Berapa harakat? Bagus soalan. Sama macam ma'arif. Sama macam ma'arif. Ma'arif berapa harakat baca? Kita kembalikan soalan tu boleh. Berapa? 2, 4, 6. Samalah, Mat Lin pun sama. 2, 4 atau 6 harakat. Baik. Sifat tunggal yang keempat, al-inhiraf, iaitu melentur ataupun melencong. Okey, lidah dilentur dan dilencongkan dari makhrajnya ke makhraj lain. Okey, hanya untuk 2 huruf, iaitu ra dan lam. Ra akan cenderung melentur ke belakang hujung lidah dan melencong ke makhraj lam. Ra. Dia akan melencong kepada makhraj lam, belakang sikit daripada dia. Macam tu juga lam. Lam dia akan cenderung melentur ke hujung lidah dan melencong ke makhraj nun. Kan lam, nun dan ra ada satu makhraj kan? Nama makhraj dia apa? Tak dengar. Dia satu makhraj tu. Lam, nun dan ra. Apa nama makhraj dia? Dzalqiyah. Jadi dia punya kedudukan lidah tu berhampiran, betul tak? Jadi sebab itulah huruf ra dan lam dia cenderung untuk melencong. Hanya 2 huruf saja untuk inhiraf. Lin pun 2 huruf juga. Apa dia? Kiri kanan? Melencong ke kiri kanan tu gelincir. Makhrajnya dekat kiri kanan ke? Di jalan. Di jalan. Itu jalan. Jelas. Boleh. Baik. Okey. Okey, sifat tunggal yang keberapa ni? At-takrir, iaitu berulang-ulang. Hurufnya disebut dengan keadaan hujung lidah bergetar berulang-ulang serta bergetar. Hurufnya ra sahaja. Fatarda. Biasanya berulang ni getaran ra ni dia untuk orang yang tak boleh sebut ra, banyakkan berlatih. Ustaz dia apa nak tahu untuk ra ni? Tak ada, okey. Untuk ra, orang yang macam ni, minta maaf lah, orang yang pelat, pertama sekali latih huruf ra. Latih huruf ra. Lama-lama benda tu akan semula jadi akan bergetar juga. Mungkin ada orang dia tak boleh nak sebut ra, dia ra kan? Tak apa, berlatih. Cari kawan yang boleh tolong semakkan dia nak sebut huruf ra tu. Lama-lama boleh. Untuk at-tafashi adalah untuk, maksud dia berhamburan. Semasa menyebut hurufnya, berhamburan angin di antara gigi depan dan di langit keras.
hurufnya shin sahaja. Yashtaru, yashtaru, sya, huruf shin sahaja yang berhamburan. Berhamburan angin di antara gigi depan dan langit keras. Baik, kita masuk kepada sifat yang terakhir, iaitu al-istitalah. Al-istitalah bermaksud berpanjangan. Makhraj hurufnya berpanjangan dari tepi pangkal lidah hingga ke tepi hujung makhraj huruf lam. Hurufnya satu sahaja, iaitu huruf dad. Dad ni dia makhraj apa? Dan biar. Dia pun tak ada kawan kan. Jadi hanya satu huruf sahaja yang akan ada sifat istitalah ni. Okey. Perbezaan antara mad dan istitalah adalah mad berpanjangan suara untuk mad namun tidak pada makhraj. Okey. Kalau istitalah pula berpanjangan sebutan huruf pada makhrajnya, yang memang sedia panjanglah untuk dad ni. Okey, sebagai contoh, ba, single huruf ba, dia tak panjang kan? Tak ada mad. Tapi bila dia ada mad alif, ba, makhraj ba terletak pada ba. Ba yang belakang tu adalah untuk mad. Maksud kita tak adalah, kalau macam mana kita nak sebut mad kalau bibir kita masih pada makhraj ba? Betul tak? Mad adalah berpanjangan suara untuk mad, namun tidak pada makhraj huruf yang dimadkan. Kalau dad, sebutan huruf tu yang berpanjangan. Maksud kita pegang dekat makhraj dad tu, baru lepaskan ba. Letak dulu lidah pada makhraj dad, baru lepaskan ba. Baik, kita dah habis sifat tunggal. Kita tengok balik sifat-sifat kuat ataupun lemah. Okey, kat sini ada 12 sifat kuat dan 6 sifat lemah. Maksudnya daripada yang atas ini 1, 2, 3, 4 kiri kanan, itu yang pasangan berlawan dia. Okey, yang sebelah sini kuat, sebelah sini lemah. Pasangan berlawan. Ismat dan izlaq adalah yang 4 atas adalah sifat wajib setiap huruf. Ismat dan izlaq bukan sifat wajib bagi setiap huruf. Yang bawah ni safir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah dan gunnah adalah sifat kuat bagi huruf-huruf hijaiyah. Al-lin sifat tunggal yang lemah. Baik, yang bawah ni sifat tunggal yang kuat, yang bawah ni sifat tunggal yang lemah. Baik. Itu sahaja bahagian saya. Kita akan sambung kepada contoh-contoh. Maksudnya kita akan pergi satu persatu huruf-huruf hijaiyah araf ni. Berapa sifat kuat dia, berapa sifat lemah dia, macam mana nak sebut. Baik. Dah, Ustaz. Ustaz punya bahagian. Ustaz. Baik, kita sambung dengan contoh. Saya ambil contoh. Lagi tak faham. Boleh? Ni dah boleh dah? Tak dubat. Baru dubat. Saya akan ambil contoh daripada bukan mahraj, tapi daripada nama mahraj. Kalau seluruh mahraj sekarang ada 17 mahraj, ada 17 huruf. Jadi saya ambil daripada nama mahraj sahaja. Yang ni saya ambil satu contoh daripada mahraj. Nama mahrajnya khalqiyah. Hurufnya adalah hamzah. Hamzah ni kalau di single huruf dia berbunyi A baris atas, I baris bawah, U baris depan. Dia bukan A, I, U. Tidak. Sifat nanti dulu, jangan masuk dulu. Sifat jangan masuk dulu. Bunyi asas hamzah adalah A untuk baris atas, I untuk baris bawah, U untuk baris depan. Dia agak tersentap bunyinya untuk hamzah. Dia bukan A, I, U. Tidak. Itu alif. Itu bukan hamzah. Itu alif. Jadi kalau dia berbaris di atas, bila dia jadi ayat, contoh
Ya ayyuhallazina dia duduk dekat rongga mulut. Itu sepatutnya hamzah tapi kita keluarkan alif. Sepatutnya hamzah kita keluarkan alif. Kita tukar. Bukannya ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu, dia tersentak bunyinya. Itu untuk hamzah. Ya? Baik. Hamzah dia ada 3 sifat huruf. Dia ada jahar. Bila kita sebut hamzah ni, tadi ni kita ambil satu-satu ya. Satu-satu dulu saya bunyikan. Ni, bila kita sebut pastikan suara keluar, nafas tertahan. Tahan dulu nafas, tahan dulu nafas, kemudian dia syiddah, dia kuat. Dia tadi dia kuat kan. Seterusnya dia ada ismat. Dia dekat pangkal halkum, pangkal rongga. Dia dekat pangkal rongga ni. Ni dia keluar dekat sini. Letak dulu, jangan terus lepas. Tadi ismat tertegah kan. Dia begitu. Bukan terus tidak. Sebab dia bukan islak. Dia ismat. Letak dulu baru lepas. Begitu. Baru keluarkan. Begitu. Ya. Seterusnya dia ada 2 sifat lemah. Istifal dan juga infitah. Istifal dia kena buka mulut. Tak boleh Kalau kita kecilkan buka mulut, sifatnya tak sampai. Tu tak sampai. Begitu juga dengan infitah. Dia terlepas. Dia tak tertegah. Dia lepas. Pastikan angin tak keluar. Semua huruf jahar, angin tidak keluar. Dia ada 19 huruf jahar kan. Termasuk salah satunya hamzah. So kaedah nak melontarkan huruf ini adalah mula-mula sekali kena ke sini. Ismat dulu. Bukan susunannya jahar kena pergi jahar dulu, tak. Ismat dulu. Letak dulu, baru kita lepaskan. Kemudian dia ada istifal. Dia ada lenturan di hujungnya. Dia bukan berterusan. Tidak. Dia bukan itbaq. Dia bukan istiqlaq. Dia melentur di ujungnya. Dia tadi kuat di pangkal, di ujungnya dia melentur. Dalam satu bunyi. Dalam satu bunyi dia ada kuat di pangkal, di ujungnya dia melentur untuk istifal. Bukan pastikan dia bukan yang berada di rongga mulut. Dia mesti keluar daripada halqiyah, pangkal halkum, halqiyah. Untuk huruf hamzah, kalau ada apa yang nak ditanyakan, sila. Jangan tunggu dia habis. Kan takut tak teringat. Kan nak tanya-tanya je, tak ada masalah. Baik, ini untuk huruf hamzah. Hamzah A, I, U. Asas adalah A, I, U. Pegang yang tu dulu. Untuk kefahaman, pegang dulu yang itu. Asas huruf, single huruf hamzah adalah A, I, U. Bila dia berbaris di bawah, dia mesti kena sentap I. Dia bukan I. Bukan diringankan di rongga mulut. Tidak, bukan I. Dia I. Dia kena sentap. Bunyi dia ke dalam. Ya. Itu untuk hamzah. La, U. Yang nak dipanjangkan siapa? U.
Yang nak dipanjang siapa? U ke la? La. Ini Hamzah. Haji nak cerita apa ni? Haji nak tanya apa ni? Cuba jelas sikit. Saya nak tanya apa cara nak menyebut ulaika. Okey, dia ada 3. 1 U, 1 la, 1 I, 1 lagi Ka. Ada 4. U tadi tu dia ada mat. U dia ada mat. Dia tak boleh duduk. Tadi ada beza mat dengan istitalah. Beza Ustazah tunjuk tadi mat dengan istitalah. Dia tak boleh duduk dekat mahraj tu. Dia kena pindah. Kalau mat dia duduk dekat rongga mulut. Alif waw ya dia duduk dekat rongga mulut bila dia jadi mat. Okey? Tapi U tu tadi dia mesti datang daripada Hamzah dulu. U dia beralih ke rongga mulut. Daripada Hamzah ke rongga mulut. U dia tak boleh berpanjangan di sini. Dia tak boleh berpanjangan di Hamzah. Tidak. Dia mesti beralih ke rongga mulut. U. Baik. La. La tadi Ji. Yang nak dipanjangkan tu la. La. Yang Haji tanya tadi. Yang Haji nak tanya apa sebetulnya? I. Ulai. Ulai. I ada mat ke tidak? Tak ada mat. Kalau tak ada mat, I saja. Kalau ada mat, I dia mesti beralih ke daripada berat ke ringan. Daripada berat ke ringan. Kita tak boleh beratkan dia terusan. Tidak. Sebab dia ada mat. Ada lain? Jelas Ji? Jelas? Ada lain? Sebelum saya sambung? Yang ni memang memerlukan latihan sebetulnya. Memerlukan latihan. Dia kata Ustaz Don Daniel, kita ni bukan tak nak mengaji, tapi Allah tak izinkan kita mengaji. Allah tak nak dengar suara kita, katanya. Kita bukan tak nak datang belajar mengaji, tapi Allah tak izinkan kita datang. Kata Allah tak suka, katanya. Itu kata Ustaz Don Daniel. Saya petik daripada kata-kata dia tu. Masya Allah. Alhamdulillah kita ada dekat sini. Bersyukur kita. Kita pun bukan tak nak, bukan tak ada orang nak datang kemari. Tapi Allah tak nak dia datang. Baik, saya sambung Boleh? Baik, saya sambung. Untuk huruf contoh seterusnya. Macam saya katakan tadi, saya ambil daripada nama mahraj, bukan daripada mahraj huruf. Nama mahraj. Macam ni tadi, Hamzah tadi daripada Khalqiyah, yang ini daripada Syafawiyah. Amboi, kaf keluar Syafawiyah, tak ada siapa tegur. Senyap je. Kaf bukan dekat Lahwiyah ke? Kaf keluar di Lahwiyah. Sila ambil perhatian. Untuk kaf, dia ada syiddah, dia ada ismat. Letak dulu. Macam saya katakan tadi, ismat dulu. Mahraj dia dekat pangkal daun lidah. Dia ke belakang sikit daripada syajariyah ni. Shin jim ya ni. Ke depan sikit daripada kaf. Dia dekat-dekat kaf dengan kaf. Contoh. Kemudian dia ada hamash. Untuk ta dan juga kaf, hamash ni dipanggil hamashura. Dia tak boleh diberatkan. Dan dia ada istifal dan dia ada infitah. Baik.
kita tengok di sini contoh. Sebutan yang biasa kita dengar adalah Allahu Akbar. Itu biasa kita dengar. Setuju? Setuju? Setuju. Kalau itulah bunyi kaf, kaf berada di sini. Dan kedudukan mulut kita istifal akbar. Kita kecilkan buka mulut kita. Kita tak buka mulut kita, maka istifalnya tak ada. Justru hamasnya jadi hamas syugra. Kesalahan dia adalah satu, dia tumpang mahras orang, kita tumpangkan dekat mahras syajariah. Satu. Keduanya, hamasnya kita kuatkan daripada hamas syugra ke hamas kubra. Dan ketiganya, mulut tadi kita sepatutnya buka besar, dia jadi buka kecil. Bunyinya yang sepatutnya adalah akbar. Untuk kaf saja, akbar. Ke belakang sikit daripada syajariah, akbar. Dan hamasnya akan jadi kecil. Bukan semua yang tutup dia jadi kecil, tapi untuk kaf buka dia jadi kecil. Akbar. Dia bukan akbar. Ya. Ini perkongsian, bukan sesi pembelajaran. Kalau nak sesi pembelajaran, saya ada dekat sini hari Senin dengan hari Khamis. Yang tu dalam bilik tu ada rotan saya bawa. Bukan untuk merotan pelajar, tak. Baik. Pastikan hamasnya tadi adalah hamas syugra, kena buka mulut dan dia ada infitah. Ini untuk huruf kaf. Rata-rata banyak sangat sebutan yang lari daripada yang sepatutnya. Kaf. Baik. Ada pertanyaan untuk kaf? Kalau tak, saya tanya. Boleh? Dia tak jawab boleh, dia senyum aja. Dia senyum tu ada dua makna. Satu, dia kata janganlah kena kat aku, katanya. Tak, ini sesi perkongsian kita. Siapa yang ada hasrat, ada berminat, sanggup kena rotan, sila Isnin dengan Khamis datang kelas saya. Tak ada masalah. Ramai yang dah kena ni. Ramai yang dah kena. Baik. Saya sambung Untuk kaf. Ji ada untuk kaf. Sambung. Fa. Tadi Ustazah ada bagi tahu, fa ni dia bukan huruf ismat, dia huruf izlaq. Dia tak boleh dikemam. Dia mahraj fa ni, gigi gunting atas tekan perut bibir bawah. Jangan fa, tak boleh. Lepas fa, letak lepas fa, lepas ya. Itu mahraj. Adapun sifat dia, kalau kita tengok, dia ada hamas, rahawah, istifal, infitah, izlaq. Sifat dia memang tak ada yang kuat langsung. Tak ada yang kuat langsung, semua lemah belakangnya. Ya, fa kena buka mulut, kena tegah dia, fa. Dia tak tertegah, dia tu buka. Lepas fa, dia ada hamas angin. Angin dia keluar. Kena ingat, hamas syugra tadi ada dua huruf saja. Kaf dengan ta. Kaf dengan ta. Itu hamas syugra. Yang lain sama. Baik. Agak mudah untuk fa ni, cuma kadang-kadang dia berlaku, kita tekan dia pada ismat.
fa, kita tekan dia begitu, itu yang tak jadinya. Dia lepas je, letak lepas, fa, 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 lepas je. Jangan di Dia, saya selalu pesan dekat kelas saya, setiap huruf yang bertemu dengan hamzah ataupun ain, ini keutamaan. Memang nak kena teliti betul-betul. Sebab kalau kita tak sempurnakan sifat dia, dia akan bertindih, dia akan beranak. Fa'a, 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 dia dah melanjut. Dia sepatutnya fa'a dengan ain kan. Fa'a, 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 bukan fa'a. Ini lencong dah jelas ya. Dia tak tanya, dia tanya lencong. Fa, oh sorry. Fa, ain. Fa, dengan biasanya kita akan bunyikan dia apa? Fa-a ya. Fa-a. Ain ni dah jadi biasanya kita akan sebut dia fa-a, bukan fa-a. Fa-a, dia dah jadi tasydid dekat ain ni. Atau kita akan sebut fa-a, bukan fa-a. Dia tidak jadi tasydid. Ini yang ditanyakan ni Tuan Bilal tadi ni, yang jadi dia begitu. Sebab dia tak sempurna. Kerana itu nak disempurnakan sebutan ni. Kerana itu nak disempurnakan sifat-sifat dia. Kalau tidak, dia akan jadi begitulah pertindihan itu berlaku. Ini keutamaan untuk hamzah dengan ain. Ada pun dia akan berlaku pada huruf-huruf lain, bergantung pada sejauh mana kawalan mahraj kita buat. Okey, boleh saya sambung? Ada lain? Sambung. Ini huruf jim. Bukan. Bukan ya. Ini huruf dal. Dal, kalau dekat kelas pengajian saya, dal ni dah ramai yang boleh sebut. Dah ramai yang boleh sebut. Boleh dikatakan 30%. Dah ramai lah tu 30%. Daripada kosong 30 ramai lah dah. Kan? Dal. Dal ni nak sebut dia bunyi orang pelat. Dia bukan contoh duduk. Dia bukan duduk. Duduk. Pastikan bila sebut dal ni, dia ada jahar. Dal. Dia ada jahar. Dia ada jahar, maknanya angin tak keluar. Da, di, du. Da duduk, da. Bukan da. Bukan da. Da tu dal Melayu. Dia dal Arab. Da. Tapi da-nya jangan keluar angin. Macam mana tak nak bagi keluar angin? Da. Tahan nafas. Da. Dan dia ada istifal. Dia melentur. Da. Starting dia tadi dia kuat syiddah. Da. Dia tinggi. Lepas tu dia melentur untuk turun. Da. Angin tak keluar. Dia bila sukun bawa dia qalqalah. Sama ada dia berbaris ataupun dia sukun, dia tetap tidak keluar angin.
Dia tak boleh dikeluarkan angin dia. Bukannya ada ida uda itu keluar angin dia. Latih jangan bagi angin dia keluar untuk dal. Dan dia ada ismat. Letak dulu hujung lidah dekat pangkal gusi atas. Maharaj dah belajar kan? Ujung daun lidah dekat pangkal gigi gunting atas. Bukan gusi atas, gigi gunting atas. Letak sahaja. Letak sahaja, jangan dilengkung. Bila dilengkung apa berlaku? Dia akan bocor, hamasnya akan jadi hamas kubra. Dan mulut kita terbuka kecil, dia jadi itbaq. Dia tak jadi infitah. Kena buka. Kena buka. Mulut kena buka. Baru dia boleh jadi hamas syughra. Kalau kita kecilkan, dia akan jadi hamas kubra. Untuk dal. Duduk. Da, dia melentur di ujungnya, dia kuat di pangkal. Da, itu untuk dal. Sampai dal dah. Qalqalah dia bila dia tadi dah ada bagi tahu tentang qalqalah kan. Qalqalah ada 3 jenis qalqalah. Sughra, kubra dan akbar. Bergantung pada di mana dia berada, dan begitulah dia tidak akan dikeluarkan anginnya masa kita melantunkan qalqalahnya. Qalqalah ni dia datang bila dia sukun saja. Baru dia qalqalah. Kalau dia tak sukun, tidak. Sukun pun dengan syarat dia jadi izhar, bukan jadi idgham. Baik. Sampai dal. Dah ada 7 huruf kita pelajari. 4. Baik. Dan 4 kita sambung. Boleh? Ada pertanyaan untuk dal? Duduk. Latih untuk duduk. Bukan suruh latih duduk. Latih untuk sebut duduk. Latih duduk tak payah latih dah, memang dah duduk. Kan? Baik, sambung. Huruf seterusnya adalah sad. Sad tadi Ustazah bagi tahu dia ada satu sifat dipanggil safir. Sifat tunggal dia safir. Dia ada istilah. Dia ada, mana lampu kau? Habis bateri. Bateri habis. Tak boleh buat apa. Dia tak ada jahar. Dia cuma ada hamas. Dia ada hamas, angin dia nak kena keluarkan. Kemudian dia ada rahawah. Di mana rahawah dia berada? Rahawah dia berada di hujung sebutan. Sa. Dia bukannya dia ada syiddah. Dia tak ada syiddah, dia ada rahawah. Sa. Kemudian dia ada istilah. Istilah ni tadi Ustazah dah bagi tahu, pangkal daun lidah, tengah pangkal daun lidah diangkat ke langit. Itu mahraj untuk istilah. Dalam pada masa yang sama, sad ni dia ada itbaq. Tepi keliling daun lidah, tepi keliling pangkal daun lidah diangkat juga ke langit. Ini mahraj sifat untuk sad. Dia ada istilah dan juga itbaq. Kemudian dia ada safir. Safir ni adalah gelincir. Ini nak ditunjukkan kadang-kadang dia. Saya bukan guru bahasa Melayu. Tadi Tuan Bilal tanya pasal lenjongan.
Ini dipanggil lincung. Gelincir ke mana? Gelincir tepi ni je. Gelincir sikit. Mana dia sampai melincung kuari, tak ada. Gelincir sikit. Itu safir. Maknanya dia duduk dekat mahras dia, gerakkan, alihkan sikit saja lidah. So. Bukan so. Tidak seperti lam ataupun ro. Pastikan masa sebut dia, pangkal daun lidah diangkat ke langit. Hujung daun lidah dekat pangkal gigi gunting bawah. Hujung daun lidah dia ada 3 huruf kawan dia kan. Dia satu mahrash. Dia nama mahrash dia sama dan dia juga satu mahrash. Sin, Zai, Sad. Yang ini tak apa, tak ada masalah. Boleh keluarkan angin dia. So, dia ada angin yang keluar. Tak ada masalah. Cumanya kadang-kadang kita terlebih dia punya yeast. Maka dia naik macam roti Bengali. Jangan terlebih je tahu. Jangan kumpul angin banyak-banyak, tak nak. Kalau kumpul angin banyak-banyak, semua huruf istilah dengan huruf itbaq, kalau kita kumpul angin semua banyak-banyak, kalau dalam satu baris sekarang ada 5, 6, 7 huruf istilah, jenuh. Baik. Itu untuk sad. Sa, si, su. Bunyi dia bunyi unggas tadi kan. Dia ada bunyi unggas. Semua huruf asaliah dia ada bunyi unggas. Dia bunyi angsa. Pernah dengar angsa ke? Ini tak pernah dengar angsa ni. Angsa dia bunyi angsa untuk sad ni. Baik. Rahawah dia sa. Hujung dia mesti melentur. Setiap huruf yang ada rahawah dia mesti hujungnya melentur. Sa. Dalam satu huruf. Pangkalnya dia kuat, ujungnya dia melentur. Yang ini dia tak kuatlah pangkalnya. Sa. Cumanya pangkal daun lidah kita, pangkal lidah kita angkat ke langit. Tengah dan juga tepi mesti kena dekat langit. Untuk mahrash, dia ada mahrash. Macam yang Ustazah katakan tadi, tak semua sifat huruf ada mahrash, tapi ada sifat huruf yang ada mahrash. Antaranya ni lah. Macam guna pun ada mahrash kan. Baik, kita sambung seterusnya. Ini huruf apa agaknya ni? Cuba volunteer tengok. Siapa nak jawab huruf apa ni? Siapa nak mikrofon? Angkat tangan. Sebetul saya pun tak tahu nak menyebut bunyinya. Saya pun tak reti. Kalau saya tahu saya dah sebut dah. Pasal saya pun tak berani nak menyebutnya.
Hujung daun lidah dikapit oleh gigi gunting atas dan bawah. Itu mahraj untuk huruf dha. Dha. Kita tengok apa sifat yang ada dekat dia. Dia ada jahar, angin tak keluar. Bila ada jahar, angin tak keluar. Bukan dha, angin keluar, tidak. Dha, tersentap bunyinya, angin tak keluar. Kemudian dia ada istiqlaq, dia meninggi. Dha, dha, dia meninggi. Pangkal lidah tadi diangkat ke langit. Bukannya dikuatkan suara, tak. Dha ni tadi nak mengatakan dia tu istiqlaq, pangkal lidah kena angkat ke langit. Dan dia juga ada itibaq, keliling pangkal daun lidah juga kena angkat ke langit. Kemudian dia ada ismat, letak dulu dha, baru lepas. Seterusnya dia ada istifal, dha, kena buka. Macam mana dia boleh ada istifal? Rahawah. 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 Dia ada rahawah. Wah, dia sama. Mana yang ada rahawah, semua rahawahnya berada di hujung sebutan. Wah. Asalnya tadi dia ada jahar, lepas tu dia ada rahawah. Wah, dia melentur di ujungnya. Bukan za. Ini bukan za. Kalau za dia keluar dekat asaliyah, hujung daun lidah dekat pangkal gigi gunting bawah. Kita tumpangkan mahraj dia dekat tak boleh nak tunjuk, lampu tak ada. Kita tumpangkan dia dekat mahraj asaliyah, sin zai sad. Kita yang menumpangkan, kita yang baca, kita yang menumpangkan. Macam kaf tadilah, kita tumpangkan. Dia ada tempat dia, tapi kita tumpangkan. Za jadinya. Sedangkan itu tempat untuk sin zai sad. Tempat dia hujung daun lidah dikapit gigi gunting atas dan bawah. Kapit, bukan gigit. Kapit saja, jangan digigit, nanti putus. Baik, untuk dha, ada pertanyaan untuk dha? Baik, kalau tak ada saya sambung dengan huruf seterusnya. Sambung huruf apa seterusnya? Dhat. Dhat. Tadi sad. Betul lah dhat. Baik, dhat. Dhat tadi dia ada jahar, dia ada istiqlaq, itbaq, sama je cerita dia. Letak dulu mahraj dia dekat jambiah. Jambiah ni tepi daun lidah, tak kisahlah kanan ataupun kiri, diletakkan di pangkal gusi atas, kanan atau kiri. Kalau kanan-kanan, kalau kiri-kiri. Jangan cuba-cuba lidah kanan tukar ke gusi belah kiri. Terseliuh lidah awak, saya tak tahu. Baik, kanan-kanan, kiri-kiri. Dhat, gusi, bukan pangkal gigi. Pasti betul-betul dhat ni dia berada di tepi daun lidah kita dekat pangkal gusi, bukan pangkal gigi. Kanan ataupun kiri. Dha. Kemudian dia ada rahawah. Dha. Bila ada rahawah, dia mesti melentur di ujungnya. Letak dulu sebab dia ada ismat. Dha. Baru lepaskan. Kemudian dia ada istitalah.
Dia ada satu sifat tunggal dipanggil istitalah. Kalau kita nak panjangkan, kita akan jumpa dia dekat ayat ke-7 dalam surah Fatihah. Waladhdallin. Dia bukan waladhdallin, tidak. Dia waladhdallin. Sebab apa dia nipis dekat A-nya? Sebab A-nya adalah mad. Tadi dah ditunjukkan perbezaan antara mad dengan istitalah kan? Dah ditunjukkan. Dia tak boleh berpanjangan dekat dad. Tak boleh. Dia kena pindah ke mahraj. Dia kena pindah ke alif. Hawaiyah. Ataupun jaufiah. Dia kena pindah ke situ. Bukan dia duduk dekat dot sepanjang 6 harakat. Tidak. Dia duduk dekat dot sekejap sahaja. Dot, tarik lidah. Itu yang dipanggil istitalah. Kena tarik, baru dia beralih ke alif. Ke hawaiyah. Dot. Dia bukannya dot, tidak. Bukan begitu bunyi dia. Bukan begitu bunyi dia. Kalau kita bunyikan begitu, dia tak jadi mad arid li sukun, dia tak jadi mad lazim kalimi, tidak. Sebab yang kita panjangkan adalah dad, bukannya mad. Dia tak jadi mad. Syarat nak jadi mad, dia mesti ada huruf mad. Dan mesti ada sebutan mad, mesti ada bunyi mad. Itu dia. Nak jadi mad arid li sukun ke mad lazim ke mad apa sekalipun, dia mesti kena ada madnya. Tapi kalau dah dha saja kita sebut dha, madnya tak ada, maka dia tak jadi mad lazim pada hukumnya. Jelas? Jelas. Dha. Dia bukan semua orang boleh sebut benda ni. Kan? Tapi yang paling penting kena belajar. Kerana tu Allah tu maha adil. Bila kemudahan tu dibaginya satu pahala je. Bila kesusahan tu diberinya 2 pahala. Satu belajar, satu lagi kepayahan. Itu kelebihan dia. Jadi kalau nak tanya doa tu masuk tak masuk tu payah sikit. Bukan susah nak jawab. Takut ada yang kecil hati. Dia bukan semua orang boleh buat, tak. Tapi yang paling penting kena tahu. Kena tahu macam mana nak buat. Syarat untuk jadi imam, bacaan nak kena baik. Itu syarat pertama untuk jadi imam. Jadi makmum tak ada masalah. Ya, rata-rata yang di depan ni semua imam belaka. Baik. Untuk istitalah, dia bukannya, faham betul-betul, dia bukannya dekat mahraj dad tu lama-lama, tidak. Dad sekejap tarik, lepas tu dia pindah ke mahraj hawaiyah. Dia lama dekat alif. Yang menjadikan dia mad adalah alif. Dia jadi mad. Tak kisahlah mad apa pun. Baik. Istilah istibak semua sama. Seterusnya jim. Untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, kelas saya, jim ni saya dah bagi 2 bulan, belum ada yang lepas. 2 bulan, belum ada yang lepas. Aja, ija, uja, angin keluar. Sebutan jim ni dia tak boleh angin keluar. Di sini jangan ada yang nak berkecil hati ya. Saya bagi tahu awal, jangan ada yang nak berkecil-kecil hati. Kita kongsi, kita ambil pengajaran, kita belajar sama-sama. Untuk jim ni,
Buka slide. Qalqalah tadi. Slide qalqalah tadi. Ada contoh. Sekejap ya, kita ambil jim Kita pegang pada jim. Okey. Qalqalah. Ini pen ni tak ada ubat ke? Aduh, mak tak ada ubat. Ada pen lain tak? Tak ada. Saya tunjukkan macam ni je lah ya. Minta mikrofon. Boleh, ni ada. Baik. Jim dan dua-dua huruf qalqalah, dua-dua huruf jahar, sifat sama. Jim dengan dal sifat sama. Okey, ambil perhatian. Kita ambil yang ni dulu. Yajidka. Yajidka. Dia bocor, dia tak bocor dekat dal, dia bocor dekat jim. Yaji. Balikkan jim dulu. Yaji, dia dah bocor dekat jim. Yajidka. Dia bocor sekali lagi dekat dal. Yajidka. Dia bocor lagi dekat dal. Yajidka. Tak nak cerita yang ni. Yang ni tak cerita. Yang tak payah cerita. Kita ambil contoh yang kita buat lagi. Jim dengan dal. Kaf ada. Yajidka. Kaf pun lagi juga. Yajidka. Sepatutnya ini kena tahan lagi. Yajidka. 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 Angin dia tak keluar untuk jim dan juga dal. Bukan yajidka. Kalau yajidka, jim bocor, dal bocor. Bila dia bocor, apa berlaku? Tertilnya hilang. Ya, begitu juga dengan ni tadi. Bukan ka. Buka. Ustaz takut buka mulut, lalat tak masuk, susah risau. Baik. Kita ambil contoh yang kita buat tadi. Ya, yang ni kita tak ambil lagi. Sebab kita ambil yang ni tadi. Kedua, ada 3 contoh dekat sini. 3 huruf dekat sini. Yajidka. 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 Tersentak bunyinya. Angin tak keluar untuk jim dengan juga dal. Hanya kaf. Pastikan buka mulut supaya hamasnya jadi hamas syukurah. Balik pada jim tadi. Okey, kita dekat jim. Jim ada jahar. Bila kita sebut jim, angin tak keluar. Jim, ya, mim, jim. Kena rapat mulut. Itu untuk single huruf jim. Adapun bila dia berbaris, dia berbunyi ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Dia tak ada mat. Kecuali bila dia ada mat, baru dia boleh bocor. Kemudian dia syiddah, ja. Dia ada istifal, ja. Dia tak ada istilak, ja. Dia melentur di ujungnya, ja. Dia tak boleh berpanjangan, ja. Tidak, ja. Dia melentur di ujungnya. Untuk jim, ada pertanyaan untuk jim? Macam saya katakan tadi, saya tidak ambil untuk semua mahraj. Saya ambil daripada nama mahraj saja. Kalau ambil pada semua mahraj ada 17 kan, ada 17 huruf. Ni saya tak ambil banyak. Saya ambil lebih kurang dalam 7 atau 8 saja. 8 huruf saja. Sorry. Ini jim. Tahan nafas, lepaskan hurufnya. Ja. 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 Ujungnya dia mesti melentur. Ja. Bukan ja. Tidak. Ja. Jangan takut buka mulut. Jangan takut buka mulut. Buka je. Ja. Tak ada masalah. Bunyi macam sama tapi tak serupa. Baik. Ada pertanyaan untuk jim?
huruf seterusnya. Kita masuk kepada huruf Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Tadi kita dah bagi tahu kan, untuk pertemuan fa bertemu dengan hamzah, fa bertemu dengan ain, dia akan jadi fa, dia akan jadi fa. Begitu juga dengan huruf Ra. Ra dia bertemu dengan ha, Rahim. Sebetulnya dia Rahim, R-A-H-I-M. Yang pertama Rahman, R-A-H-M-A-N, Rahman. Itu betul Rahman. Yang kedua Rahim. Bila tak disempurnakan sifat huruf ni, maka jadilah dia Rahim. Kerana tu Ra dia ada jahar, sama angin tak boleh keluar. Ra single huruf Ra alif hamzah. Ra bunyi Ra. Ra 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 inhiraf. Dia ada inhiraf. Inhiraf ni tadi dia melencong. Tak kisah Bilal tanya tadi, boleh ke melencong ke kanan, melencong ke kiri. Huruf Ra boleh melencong ke kanan, boleh melencong ke kiri. Yang tak boleh tuan-tuan, itu tak boleh. Nanti balik kelas tajwid melencong, saya yang kena. Saya juga salah. Kan? Baik. Inhiraf dia melencong ke kanan boleh, ke kiri boleh, tak ada masalah. Kemudian dia ada takrir. Takrir ni apa? Takrir ni dia bergetar. Satu-satunya huruf yang ada mahraj tapi dia tak lekat pada mahraj dia, Ra lah. Dekat mana contoh Ra ni tadi? Ardi ada tak? Ada tak? Arbad ada tak? Kat mana dia contoh? Yang bersambung. Dalam slide. Dekat takrir tadi ada. Ada contoh. Sekejap. Sekejap Mana? Ada pun contoh. Ada contoh Ra sukun. Biasanya saya tak nak test orang-orang. Ini bukan sesi ujian. Resultnya dah tahu. Jadi tak payah test. Result dah tahu dah. Biasanya dia akan sebut fatar ba. Fatar ba. Samalah tadi macam fa ini fa dia macam dia jadi bertindih. Dia jadi bertindih sebab sifat tu kita tak sempurnakan. Dia sebetulnya fatarba. Fatarba. Dia ada takrir. Takrir itu getaran. Ra. Fatarba. Bukan fatarba. Jangan kita sentap, nanti dot masuk dia jadi tasydid dekat dot. Fatarba. Dan tak boleh dipanjangkan jadi fatarba. Tak boleh. Sekadar menghabiskan sifat takrir fatar ba, ya. Sekadar menghabiskan sifat dia tu saja, fatar ba, begitu. Bukannya fatar ba, tidak. Dan jangan dimasukkan huruf selepasnya. Awal arba, wal arba, sedangkan Ra punya takrir hilang, kita masukkan, kita tasydidkan dot. Ini sesi perkongsiannya, bukan sesi pembelajaran, sesi perkongsian. Saya kongsikan apa yang saya tahu, itu saja. Ada pun masuk pergi balik kat bab tu tadi. Lepas bab lagi tak? Tak ada bab last.
Oh, ra. Okey, ra. Ra tadi. Okey. Sama. Ra, dia duduk dekat zalqiyah, letak lidah dulu dekat zalqiyah, dia ada di ujung daun lidah dekat langit keras depan. Lepaskan. Kemudian dia ada izlaq, lepas. Ra, jangan tutup, tak usah takut. Ra, buka je. Kemudian dia ada tawasud. Dia bukannya ra, dia ra. Ra, jangan dikumpulkan angin banyak-banyak jadi ra, tak nak. Ra, dia tawasud, dia bukan jahar. Dia bukan syiddah. Dia jahar tapi dia tawasud. Angin tak keluar ra, tapi dia tawasud ra. Jangan disyiddahkan dia jadi ra, tidak. Ini beberapa contoh huruf yang kita kongsikan daripada nama mahraj, bukan daripada mahraj macam saya katakan tadi. Ya, daripada nama mahraj saja kita ambil. Baik, sampai setakat ini. Saya tak boleh nak tunjuk sebab lampu ni tak ada. Yang ni kalau awak nak salahkan, awak salahkan Rosli, bukan saya. Ini dia yang sediakan. Kalau ada nak tanya sila. Boleh je. Fatarda. Macam mana? Fatarda tak ada saktah. Tidak. Fatarda mana ada putus? Tak ada putus. Takrir tu yang menyambung dia. Tapi kalau fatarda, dia jadi saktah. Fatarda, dia jadi saktah. Fatarda tidak. Kerana tu takrir tu tadi menyambungkan bunyi dia. Sama, hamas pun sama. Kalau kita tak buangkan angin dia, takut dia jadi saktah. Saktahnya berhenti tanpa tukar nafas. Yang ini semua kalau kita kaitkan dengan hukum, kita cuma rujuk pada riwayat Hafs an Asim. Dalam pembacaan, dalam hukum ada perubahan. Dalam mahraj dengan sifat tidak. Tapi pertemuan dua huruf ada membentuk hukum yang menyebabkan dia jadi berubah. Justru tu saya duk bagi tahu yang ni kita rujuk hanya riwayat Imam Hafs daripada qiraat Imam Asim. Kita tak bawa yang lain. Sebab ra ni dia ada hukum. Ada hukum yang dia boleh dibaca. Setakat ini kalau Imam Hafs baca ra, bila bagi atas dia baca tafhim. Tapi ada riwayat yang boleh baca dia dengan tarkib. Jadi kita tak sentuh yang tu, kita tak bawa yang tu. Kalau nak yang tu boleh, tak ada masalah. Dapatkan yang ni dulu. Mungkin kita jumpa tahun 2030 ke, tak kisahlah, insyaAllah. Jangan ambil negatif, ambil yang positif. Kalau rasa tercabar, sila. Ada berani. Macam itulah kalau nak berjaya, kalau nak maju, begitu. Kita kena saut cabaran tu. Begitu. Baik. Seterusnya, kita dah pergi kepada huruf terakhir adalah, ini contoh-contoh je ya. Kita ambil, kita banyak sebab kekangan masa. Dah pukul 11 dah pun. So, sampai setakat urak saja. Kalau ada pertanyaan, sila. Kalau tak ada, selesai. Selesai. Ya. Pakailah tuman ha. Kalau makhraj tu tak tepat. Dekat bacaan solat kita tak sah.
adakah solat kita tak sah? Sah tak sah solat ni dia ada banyak faktor. Banyak faktor. Ada fiqh, ada tajwid, kan? Tajwid antaranya lah. Tapi kita tengok untuk sah solat, rukun kena jaga. Rukun kena jaga. Rukun solat kena jaga. Kadang-kadang kita jaga dekat bacaan, dekat rukun, kita jaga dekat qauli, kita tak jaga dekat fi'li. Kan, kita tak jaga dekat fi'li pun tak jadi juga. Tapi bila ambil soalan Naman ni tadi, bila mahraj tak tepat, satu, kalau tak belajar, tak tepat mahraj, tak tahu, dan tak ada kemudahan untuk belajar, itu cerita lain, itu dimaafkan. Tapi kalau ada kemudahan untuk belajar, tak belajar, itu tak diterima. Tapi kalau dalam pembelajaran, itu diterima. Itu perbezaan dia. Macam kata, saya ambil balik tadi kata Ustaz Don tanya, bukan kita tak nak datang belajar, tapi Allah tak nak kita datang belajar, katanya. Bukan kita tak nak mengaji, tapi Allah tak nak dengar kita mengaji. Allahu Akbar. Sedih. Kalau kita duduk di situ, sedih. Na'udzubillah. Mohonlah pada Allah. Baik. Soalan Naman tadi, kalau mahraj tu tak tepat, itu jawapan dia. Kalau tak belajar, tak ada kemudahan, itu diterima. Dia tak ada kemudahan, dia tak ada, semuanya tak ada, itu diterima. Tapi kalau kemudahan tu ada, dia tak pergi belajar, itu tak diterima. Dalam pembelajaran itu diterima, dimaafkan. Baik. Berbalik-balik pada kisah tepat tak tepat ni tadi ni. Hari tu dekat kelas saya ada tunjukkan ketepatan mahraj huruf. Saya suka benda-benda ni. Ini bagi pemain-pemain dart, bagi pemanah kebangsaan, dia tak ulang benda ni. Baik. Ketepatan tu tadi dia ambil, dikira daripada ada 3 tingkat, ada banyak tingkat dekat sini. Kalau tak tepat, dia duduk kat sini ada lagi markah, boleh tahan lagi. Tapi tak naklah dia duduk sini, dia keluar langsung. Jelas? Jelas kalau dalam range ini okey lagi lah. Kan, walaupun dia tak dapat 10, paling tak dia dapat 2 ada juga lah, kan. Dalam pada itu dia berusaha untuk dapat 4, 6, macam itulah. Tapi tidaklah dekat sini, tidaklah terkeluar. Bukan dia terkeluar, tidak. Ini yang dikatakan tak tepat. Ini tak tepat. Yang tepat kat sini lah 10 ni tadi. Ini tak tepat. Tapi maka ada, dia tak tepat. Ini dia lari langsung tak kena. Ini ketepatan dia tak tepat tadi 8, 6, 4, 2. Ini tak ada dalam tajwid. Ini saya create sendiri daripada dart, sebab saya suka main dart. Saya juga suka memanah. Jadinya ambil daripada sini, kita belajar daripada sini. Ini buat sendiri, jangan viralkan. Orang sekarang semua nak viral saja, tak boleh tahan sendiri. Tapi tidaklah kat sini, kan?
Ini dia dah lari langsung. Ini tak ada markah lah. Ini tak ada markah. Gitu. Baik. Selesai. Ada lain? Ada lain? Tak ada? Tanya je. Berkenaan dengan ini lagi. Sebab saya pun selalu dekat kelas saya tu macam tu juga. Saya kena ada apa-apa nak tanya, dia berceritalah dia nak kahwin lain lah, apalah katanya. Mana betul? Tak boleh saya menjawab yang tu. Kita datang menunjukkan tajwid, dia macam-macam cerita. Jahat-jahat kak budak kelas saya tu. Tapi tak boleh tunjuk orang lah. Mana boleh. Baik. Kalau tak ada apa-apa, ada? Tak ada? Tak ada ya? Kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr.